Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Selawat dan salam kepada atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita mendapat hidayah, nikmat iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita semua, alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita dapat ataupun kita dipilih untuk sama-sama bertemu lagi dalam kelas pengajian bahasa Arab yang mana kita membincangkan bacaan-bacaan di dalam solat, insyaAllah. Alhamdulillah, kita menyatakan kesyukuran kepada Allah SWT. Kita dah banyak cover ataupun kita dah banyak belajar, kita dah dapat banyak belajar kata perkataan yang mana selalu kita ungkapkan, kita ucapkan dalam solat. Daripada yang pertama sekali kita bahas daripada surah Al-Fatihah, yang kedua doa iftitah, seterusnya kita pergi kepada bacaan rukuk dan sujud dan bacaan ketika i'tidal. Dan pada kelas sebelum ni kita dah hafal 8 perkataan dalam bacaan duduk antara dua sujud. Dan hari ini insya-Allah sebelum akhir untuk kita sama-sama membahaskan perkataan-perkataan yang kita selalu baca dalam solat, iaitu tahiyat. Bacaan tahiyat. Dalam bacaan tahiyat ni ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Dan tahiyat ni ada dua, iaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan selepas tahiyat awal dan tahiyat ini kita bincang, kita fokuskan. Dan seterusnya kita akan pergi kepada doa kunut. Doa kunut dan akhirnya habislah kita punya pembahasan perkataan-perkataan yang kita fokus dahulu di dalam solat. Okay. Jadi selepas tu kita akan bincang kita nak buat macam mana ataupun kita nak fokus tentang apa pula. Jadi dalam kelas kita ni yang paling penting tidak adalah kita dapat keluarkan sama ada perkataan bahasa Arab tu adalah perkataan isim ataupun fa'il yang pertama, ataupun huruf fa'il, isim ataupun huruf. Dan yang kedua, kita mengetahui maknanya, kita hayati maknanya. Dan insya-Allah moga-moga dengan kita dapat memahami dan menghayati maknanya, dan kita dapat menjadikan solat kita lebih berkualiti, insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan fokus kepada bacaan tahiyat awal, yang mana ada 10 perkataan yang mana saya dah kotakkan yang berwarna biru. Jadi insya-Allah kita akan zoom sikit pada hari ini. Kita akan zoom sikit. At-tahiyyatul mubarakatuh. Pertama, al-kalimah al-ula, at-tahiyyatul mubarakatuh. Perkataan pertama adalah at-tahiyyatul mubarakatuh. At-tahiyyatul mubarakatuh. At-tahiyyatul mubarakatuh. Segala penghormatan yang berkat. Segala penghormatan yang berkat. Baik, cuma sebelum kita pergi kepada perkataan ini, kita kena tahulah yang mana bacaan-bacaan tahiyat ni, bacaan-bacaan ketika mana? Ketika mana? Dalam satu riwayat yang mana mengatakan bahawa ketika mana Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ingat, dalam banyak ibadah yang paling special sekali, yang mana Allah turunkan, iaitu salat. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu salat. Ketika mana Mi'raj, Rasulullah SAW di-mi'rajkan, naik berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ibadah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, iaitu solat. Jadi solat ni adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Kalau dengan ibadah-ibadah lain, Allah meletakkan ataupun Allah meletakkan zakat,
memberi fakir miskin makan, lagi puasa dan sebagainya. Allah meletakkan hukum wajib itu di dalam Al-Quran, memberikan sahaja. Akan tetapi untuk ibadah salat, ibadah itu adalah ibadah yang utama, satu-satunya ibadah yang mana Nabi Muhammad SAW mendapat ibadah ini, mendapat taklifat ini, mendapat arahan ini, ataupun ibadah yang perlu dilakukan iaitu solat daripada Allah SWT secara terus. Cuma kita bayangkan beza kalau kita nak minta kalau kita nak berikan suruhan kepada anak kita, gitu kan? Kita berikan arahan kepada anak kita. Yang pertama adalah kita berikan arahan secara terus, panggil dia dan kita berikan arahan kepada dia. Ataupun yang kedua, kita berikan arahannya melalui bukan secara terus menerus, ataupun secara SMS, ataupun secara call dan WhatsApp dan sebagainya. Kita tak jumpa dengan dia, kan? Mana yang lebih orang kata mana yang lebih afdal, mana yang lebih berkesan. Nah, mana yang berkesan? Yang pertama atau yang kedua? Mungkin arahan yang pertama itu adalah lebih berkesan sebab kita jumpa dia. Kita jumpa dia dan kita bercakap dengan depan dia. Arahan. Mungkin yang kedua itu arahannya mungkin kurang kesan sebab kita memberikan arahan tanpa jumpa dengan segala pelbagai metod yang ada lah. Jadi apabila ketika mana Rasulullah di Mi'raj, Isra dan Mi'raj, yang bawa Rasulullah adalah malaikat Jibril. Jadi Rasulullah kata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, temanilah aku dalam setiap perkara." Jadi sampai satu tahap yang mana Rasulullah belum naik Mi'raj berjumpa dengan Allah SWT. Dan pada ketika itu Rasulullah minta kepada Jibril untuk temani. Lalu Jibril beritahu, "Aku tidak mampu untuk menemani kamu, wahai Rasulullah. Sungguhnya aku punya level sampai takat ni. Tak boleh pergi dah." Ya. Jadi ditakdirkan Rasulullah SAW naik sendiri. Dan akhirnya Rasulullah berjumpa dengan Allah SWT dan Rasulullah membacakan At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatul lillah. Segala penghormatan yang berkat, salat yang baik adalah untuk Allah SWT. Dan seterusnya Rasulullah menjawab, Rasulullah baca lagi, "Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Ini adalah ucapan ataupun balasan ucapan balasan Allah Taala. "Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Dan apa yang paling penting di sini adalah Rasulullah tidak bersendirian mengatakan dia adalah orang yang seorang-seorang yang bersoleh. Tapi Rasulullah mengatakan assalamu alayna, sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin. Wa ala ibadillahi salihin. Dengan hamba-hamba Allah yang saleh, mewakili kesemuanya. Bukannya Rasulullah SAW sendiri hanya. Jadi pada ketika itu Rasulullah sudah memikirkan tentang hamba-hamba Allah yang saleh yang ada juga. Dan Rasulullah memikirkan umatnya juga pada ketika itu. Jadi hebat sungguh. Ketika mana Rasulullah berjumpa dengan Rabbul Jalil, Allah SWT, Rasulullah masih mengingati orang-orang yang ataupun hamba-hamba yang saleh. Itu antara salah satu sifat Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah tiada sifat ego di dalam diri. Tiada. Dan Rasulullah buangkan sifat itu dan Rasulullah menjawab assalamu alayna, dan sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin. Dan seterusnya para malaikat dan ahli dan makhluk sekaliannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita tahu dah ini adalah bacaan tahiyat ini adalah kita nak memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala penghormatan yang berkat untuk Allah Subhanahu Wa Taala terus. Kalau macam
Sebelum ni doa antara dua sujud, yang mana kita berdoa, kita minta kepada Allah. Tapi ketika mana kita bertahiyat, kita beritahu yang mana segala penghormatan, solat, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, yang mana nanti jadi tunjuk kita akan naik ketika mana kita akan ketika bacaan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah akan naik. Jadi kat situ ada perbezaan 4 mazhab. Jadi saya akan ceritakan sikit tentang secara ringkas 4 mazhab bagaimana jari telunjuk itu dinaikkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi untuk malam ni saja kita fokus pada 8 perkataan ataupun 8 perkataan potongan kecil, 8 potongan ayat yang kecil ini untuk kita fahami dan kita hayati dan akhirnya memberikan impak dan kesan dalam solat kita, iaitu ketika mana kita tahiyat. Baik, jom kita baca sama-sama. Yang pertama, at-tahiyyatul mubarakatuh. At-tahiyyatul mubarakatuh. Jadi dekat sini ada, kita kena hati-hati dekat huruf ha. Dekat huruf ha, at-tahiyyat. Kadang-kadang kita terlepas at-tahiyyat. At-tahiyyat. Kalau kita baca dengan huruf ha, jadi maknanya dah berubah jadi lain lah. Jadi kita perlu baca dengan betul. At-tahiyyatul mubarakatuh. Huruf ha. Baik, maksudnya adalah apa? At-tahiyyat. Tahiyyat adalah segala penghormatan. At-tahiyyat. Tahiyyat dapat perkataan tahiyyat. Tahiyyatnya adalah penghormatan. Macam mana kita hormat orang? Kita beri salam. Betul tak? Jumpa orang, kita beri salam. Dan kehebatan antara salah satu amal yang mana yang hebat adalah memberi siapa dulu yang beri salam. Jawab salam tu adalah wajib, tapi memberi salam tu adalah sunat. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa ketika mana Sayyidina Ali berjumpa dengan Sayyidina Umar, bila berjumpa Sayyidina Ali berjumpa dengan Sayyidina Umar menunggu Sayyidina Ali untuk memberi salam. Tapi ketika mana Sayyidina Ali tidak memberi salam, jadi Sayyidina Umar pun memberi salam. Pada keesokan harinya pun sama juga. Dan hari yang ketiga, bila Sayyidina Umar berjumpa lagi sekali dengan Sayyidina Ali diam dan akhirnya Sayyidina Umar memberi salam. Lalu Sayyidina Umar bertanya, wahai Ali, mengapa kau tidak memberikan salam kepada aku dahulu? Kerana kau adalah lebih muda daripada aku. Lalu apa jawab Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan bahawa sungguhnya orang yang memberi salam itu adalah orang yang lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Jadi walaupun kita pangkat macam mana pun, kalau kita mulakan memberi salam dulu, itu adalah yang lebih mulia. Kadang-kadang kita expect atau kita jangkakan orang beri salam kepada kita kan. Kita nak beri salam kepada orang segan, betul kan? Tapi bila orang banyak beri salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sebagainya, dan orang itu adalah orang yang lebih mulia sebenarnya. Sebab apa? Sebab orang yang mula-mula memberi salam dengan ini adalah dia meletakkan ego dia sangat rendah. Secara langsung dia akan mengangkat martabat seseorang itu lebih mulia. Jadi kalau sesama kita berlumba-lumba untuk memberi salam. Siapa daripada jauh, Assalamualaikum. Daripada jauh. Dan orang yang jawab tu, kita kena jawab dengan lebih baik. Itu cara dia. Contoh, ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mesti lebih baik. Dia kena sama ataupun lebih baik. Jangan ada orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab, Waalaikumsalam. Tak boleh. Kita kena jawab yang sama. Jadi kalau dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena jawab lebih kurang sama dengan dia ataupun lebih baik. Yang paling adalah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau lebih panjang sikit, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu bagi salam penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi kita pun kena jawab penuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nak jawab panjang? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwan. Panjang. Panjang kita doakan. Tahiyat ni adalah penghormatan. Jadi apabila kita memberi salam kepada saudara kita yang lain, jadi kita kena jawab tu dengan lebih hormat kepada dia, lebih panjang kepada dia. Salam ni adalah salah satu doa. Jadi apabila saudara se-Islam kita mendoakan kita, dan kita kena doakan lebih panjang, lebih baik daripada dia. Itu dia punya formula dia. Dia punya adab. Kalau tak boleh doa lebih panjang, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gitu. Yang paling kurang sama. Jangan kurang. Jangan kurang. Jadi kalau nak bagi salam tu jangan bagi banyak. Bagi salam banyak-banyak. Bagi salam pendek-pendek. Assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum. Jadi kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan lebih baik. Mungkin yang kelas lama saya pernah beritahu yang mana kenapa kita gunakan kum. Kenapa kita gunakan kum? Assalamualaikum, itulah. Kenapa tak? Dia sebut Assalamualaikum. Kum kat sini. Kum ni kenapa? Kum ni adalah untuk lelaki sebenarnya. Assalamualaikum. Cuba kalau dia seorang. Ramai lelaki kan? Ramai lelaki. Tapi kalau perempuan, kunna. Kalau perempuan kita guna kunna. Kita guna kunna. Kunna. Kalau seorang kita guna ka. Assalamualaikum. Contoh saya jumpa dengan Haji Bakar. Seorang ni dekat surau. Assalamualaikum. Boleh? Tak ada masalah. Kalau nak guna Assalamualaikum pun boleh. Kalau seorang lelaki dia boleh guna Assalamualaikum. Boleh. Tapi yang biasanya by default kita akan guna Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Untuk kum ni adalah universal. Untuk lelaki pun boleh, untuk perempuan pun boleh. Tapi kalau kunna ni dia special, untuk perempuan sahaja dan lelaki tak boleh. Untuk ka ni untuk lelaki saja, perempuan tak boleh. Kalau ki untuk perempuan, seorang perempuan sahaja, lelaki tak boleh. Tapi kalau untuk kum, kat sini ini adalah special untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang salahnya adalah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang bagi salam tak betul dah. Yang jawab Assalamualaikumsalam. Bacanya Waalaikumsalam. Mim tu kita hidupkan dia, jangan matikan dia, jangan sukunkan mim tu. Jawabnya adalah Waalaikumsalam. Kat sin tu alif lam apa? Syamsiah ke Maryam? Ni alif lam apa ni? Ni alif lam. Sebab depan tu ada syaddah. Jadi alif lam Syamsiah. Alif lam Syamsiah. Sebab kita kena sambungkan sekali. Kalau alif lam Maryam kita tak boleh sambungkan. Jadi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Baik. Jadi kita sambung boleh. Jadi potongan yang pertama adalah at-tahiyyatul mubarakatuh. Kita fokus betul-betul segala penghormatan yang berkat. At-tahiyyatul mubarakatuh. Dan seterusnya as-salawatu thayyibatu lillah, dan salat yang baik untuk Allah. As-salawatu thayyibatu lillah. As-salawat ini boleh kata salat, dan ada juga maknanya adalah puji-pujian yang baik untuk Allah. Kan ketika kita salat kan kita banyak puji kepada Allah Taala. Jadi potongan yang kedua adalah as-salawatu thayyibatu lillah. As-salawatu thayyibatu lillah. Salat yang baik
ataupun puji-puji yang baik hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah potongan yang kedua. Okey. Potongan yang pertama at-tahiyyatul mubarakatuh, segala penghormatan yang berkat. Yang kedua as-salawatut thayyibatu lillah, salat atau pujian yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sambung seterusnya assalamu alayka, sejahtera ke atasmu wahai Nabi. Nabi ini maksudnya iaitu junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka, seterusnya assalamu alayka, sejahtera atasmu, sejahtera ke atasmu. Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai Nabi. Ayyuhan nabiyyu, dan warahmatullah, serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini adalah formula kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Formula bagi salam. Yang pertama assalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atasmu, warahmatullah, serta rahmat Allah mengelilingimu, dan keberkatan kepadamu. Itu kalau kita bagi salam kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Okey. Jadi seterusnya, selepas kat sini assalamualaikum, sejahtera atas kamu, ayyuhan nabi, wahai nabi, warahmatullah, serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuh, dan keberkatannya. Dan seterusnya, ini adalah jawapan baginda junjungan besar Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahawa assalamu alayna, dan sejahtera ke atas kami, sejahtera atas kami. Assalamu alayna wa ala, dan atas, dan wa ni dan ala, atas, ibadillah, hamba-hamba Allah, ibadillahi as-salihin, hamba-hamba Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang salih. Baik. Apa lagi? Rasa-rasanya ada tak yang kurang dalam bacaan tahiyat ni? Selawat. Kita ada, kalau kita baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lepas tu akan pergi kepada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada 8 perkataan, potongan 8 potongan perkataan yang mana kita akan hafal ataupun faham pada malam ni. Dan seterusnya, selepas kita baca ibadillahi salihin, ini adalah titik yang paling penting dalam tahiyat, iaitu kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Dan kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Bacaan Allahumma salli ala Muhammad itu adalah bacaan yang ada dalam riwayatnya. Wa ala ali Muhammad itu adalah tambahan. Wa ala ali Muhammad itu adalah tambahan. Boleh juga kita sebut pun boleh, tak ada masalah. Wa ala ali Muhammad. Okey. Boleh? Jom kita baca dulu dan kita baca maknanya, potongan demi potongan. Yang pertama, at-tahiyyatul mubarakatuh,
Segala penghormatan yang berkat. As-salawatu tayyibatu lillah. Salat yang baik untuk Allah. Assalamualaikum. Sejahtera atasmu. Ayyuhan nabiyyu. Wahai Nabi. Warahmatullah. Serta rahmat Allah. Wabarakatuh. Dan keberkatannya. Assalamualaikum. Sejahtera atas kami. Wa ala. Dan atas ibadillahi, hamba-hamba Allah, as-salihin, yang saleh. Jadi kita dah dapat bacaan 8 potongan perkataan dalam bacaan tahiyat. Dan akhirnya kita pergi kepada bacaan tasyahud. Jadi sebelum kita pergi kepada bacaan tasyahud, mungkin saya boleh share sikit tentang kaedah fiqh dalam solat. Fiqh pergerakan dalam solat ketika mana bertasyahud. Baik. Dalam kita bertasyahud, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Rasulullah adalah Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah atau Rasulullah Allah. Jadi apabila kita bersaksi, yang mana kita perlu untuk menaikkan kita punya jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, saya nak berikan pandangan daripada 4 mazhab ketika mana bacaan asyhadu an la. Okey. Cuba tengok dulu. Yang pertama, daripada mazhab, perbezaan 4 mazhab daripada mazhab Hanafi. Saya mulakan dengan mazhab Hanafi. Daripada mazhab Hanafi, dua-dua tangan akan diletakkan atas paha, atas paha ketika mana duduk, dan akhirnya apabila baca asyhadu an la, dia akan naikkan satu jari, asyhadu an la ilaha illallah. Dia akan naikkan jari sahaja. Asyhadu, ini adalah mazhab Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia akan naikkan satu jari saja. Ini adalah mazhab Hanafi. Manakala mazhab Maliki, mazhab Maliki dia akan tolakkan 3 jari ke dalam, dan dia akan ada sebahagian mengatakan bahawa dia akan letakkan sini, ada satu huruf 5 kat sini, 5 dan 3 kat sini, dan akhirnya dia akan naikkan ke situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan pada untuk mazhab Maliki dia akan menggerakkan sikit, gerakan kanan dan kiri dengan perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia akan menggerakkan dengan perlahan sahaja, tak laju. Itu untuk mazhab Maliki. Manakala mazhab Hambali sama juga seperti mana mazhab Maliki, meletakkan di sini asyhadu an la ilaha illallah, dan dia naik dan turunkan sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan naikkan atas dan bawah dalam keadaan yang perlahan, dalam keadaan yang perlahan. Dan akhirnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, yang mana kita meletakkan sama juga, dan ketika mana kita bertasyahud, Rasulullah tidak meluruskan jarinya, manakala membengkokkan sedikit, itu. Jadi ketika mana asyhadu alla, pada permulaan at-tahiyyat tu kita dah letakkan tangan kita macam ni, tetapi kita punya ibu jari masih lagi belum naik. At-tahiyyatul mubarakatus salawat tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik. Asyhadu an la ilaha illallah.
naik dan tidak lurus. Tidak lurus. Dia naik tetapi dia seakan-akan ada bengkok sedikit. Itu adalah mazhab Syafi'i, iaitu mazhab kita. Dan kita tidak goyangkan ke kanan dan kiri, dan kita tidak angkat ke bawah, tidak. Itu mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Yang mana kita bengkokkan sahaja dan kita teruskan, kita stay. Kita tak goyangkanlah atas bawah ataupun kiri kanan. Kita teruskan saja, kita bengkokkan sedikit saja, naikkan jari dan akhirnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Baru tetap dan akhirnya beri salam. Itu beza. Jadi kalau kita nak membuat, kalau kita nak amalkan kepada empat-empat mazhab itu, boleh, tidak masalah. Tapi janganlah ada yang laju macam ni, atas bawah, tidak sebenarnya. Itu yang salah sebenarnya. Kadang-kadang yang atas bawah, kiri kanan, kadang boleh mengganggu konsentrasi ketika mana solat. Yang mana dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanbali pun, apabila dia menggerak pun tidak mengganggu konsentrasi orang sebelah. Kadang kalau takut sangat laju sangat, orang sebelah lagi yang boleh pegang kena jadi. Dia boleh jadi itu kan. Jadi bila mazhab Hanbali dan mazhab Maliki menggerakkan dengan perlahan, latif. Dalam riwayat hadis ini mengatakan latif, dengan perlahan, dengan lembut, dengan lembut. Dan manakala untuk mazhab kita naik tetapi tidak lurus. Rasulullah membengkokkan sedikit. Jadi, ya. Yang pusing-pusing itu saya tak tahu lah. Yang pusing-pusing. Yang pusing-pusing saya tak tahu. Ada yang pusing, ada yang ni, ada yang ni. Jadi saya pun pening. Yang paling penting sekali adalah hikmah yang mana untuk kita naikkan kita punya ibu jari ni. Kenapa? Kenapa kita naikkan ibu jari kita? Itu adalah kita punya saat kita bersaksi. Ketika mana kita bertasyahud, kita bersaksi. Satu. Yang kedua adalah ketika mana Rasulullah SAW ketika baginda masih hidup, baginda tidak pernah menunjuk kepada orang pada dalam keadaan sebegini. Kerana Rasulullah menggunakan simbolik ataupun angkat ibu jari ini adalah hanya untuk Allah, hanya untuk ketika mana bertasyahud. Jadi apabila Rasulullah nak tunjukkan kepada sesuatu, jika Rasulullah akan tunjukkan sebegini. Jadi orang Arab pun sama juga. Dia tak ada tunjuk macam ni, tak ada. Selama hari dia kebanyakan tunjuk macam ni. Jadi mungkin dalam adat dan budaya kita yang lebih baik, yang lebih sopan, ditunjukkan macam ni. Itu ada lebih baik. Kita jangan tunjuk terus macam ni. So itu kalau macam orang Arab itu adalah aib. Kalau tunjukkan terus macam ni. Kalau kita nak tunjukkan satu arah terus macam ni. Sebelah sini. Macam ni. Silakan, tafadhal macam ni. Diteruskan macam ni. Terbuka dengan ibu jari kita terus. Tapi kalau untuk macam ni, hanyalah dia adalah satu simbolik hanya untuk kita bertasyahud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting sekali. Tapi ada orang beritahu juga, kalau kita nak menuding jari ni, satu tunjuk ke orang. Tapi yang lebihnya yang benar dekat kita sendiri kan. Itu pun ada orang fikir itu juga. Betul juga kan. Jadi maksudnya kita tidak menyalahkan orang. Dan kalau kita nak tunjukkan macam ni. Itu adalah budaya yang baik dan lebih sopan. Okey, baik. Jadi ini adalah 8 potongan perkataan yang mana kita dah belajar pada malam ini. Alhamdulillah. Ada soalan kan? Ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak soalan. Ustaz soalan apa ini? Baik. Kita dah belajar tentang fi'il dan isim. Jadi jom kita tengok sama ada perkataan ni ada fi'il sama ada isim ataupun huruf. Yang pertama, at-tahiyyatu. Ini adalah isim ke fi'il? At-tahiyyatu isim ke fi'il? At-tahiyyatu. Ni. Isim ke fi'il? Fi'il macam mana Ustaz? Fi'il penghormatan. Okey. Dia
Sebab dia ada alif lam dekat sini. Jadi alif dan lam dekat sini. Betul tak? Tapi dia adalah sebuah ataupun sebuah bentuk penghormatan, ataupun kita nak beritahu itu adalah penghormatan. Kita nak hormat. Tapi dia kalau dekat sini dia punya perkataan ni adalah isim. Contoh dalam bahasa Melayu kita sebut penulis. Penulis tu kata kerja ke kata nama? Penulis. Kata nama kan? Tapi orang yang kata nama dalam kata nama tersebut ada perbuatan. Itulah penulis. Maksudnya dia kerja apa? Penulis. Sama juga macam ni. Ini adalah isim, kalimat isim. At-tahiyyatu. Tapi dalam bersama ada perkataan atau pekerjaan yang dilakukan. Tapi dekat sini adalah at-tahiyyatu. Kenapa dia tak sebut secara spesifik fa'il? Kerana kalau kita perlu sebut secara spesifik fa'il, perlulah ada orang khusus yang akan membuatnya. Jadi kat sini secara umum sahaja. Jadi at-tahiyyatu dia adalah isim sebab ada alif dan lam. Al-mubarakatu isim juga sebab ada alif dan lam. Baik, sama maksudnya. As-salawatu sama juga sebab ada alif dan lam. At-tayyibatu sama juga ada alif dan lam. Lillah. Ada dua perkataan. Yang pertama adalah apa dia? Li tambah dengan Allah. Li ni adalah kalau Allah adalah isim Rabbul Jalil, Ismul Jalalah, li adalah huruf harf jar. Sebab tu sebelah tu ada lillahi. Okey. Baik, assalamu. Assalamu isim, betul sebab dia alif dan lam betul. Alaika. Alaika ni ada dua perkataan. Yang pertama apa? Ala campur dengan ka. Ala campur dengan ka. Jadi alaika. Ala adalah huruf. Yang ni adalah huruf. Ala ni adalah huruf dan ka adalah isim. Ka adalah isim. Ayyuha. Ayyuha adalah isim juga. Hanya adalah dhamir. Nabi adalah isim sebab dia ada alif dan lam. Okey, baik. Wa rahmatullah wa kat sini. Wa huruf sebab satu. Wa rahmatullahi itu sama juga dia adalah isim. Allah adalah isim Rabbul Jalil. Wa sama juga huruf. Barakatuhu sama juga dia adalah isim. Assalamu isim sebab dia ada alif lam. Alaina ada dua perkataan iaitu ala dan na. Ala dan na. Jadi dia adalah gabungan dua, jadi alaina. Wa dan huruf. Ala sama juga huruf. Wa ala dan atas ibadillahi sama juga ibad adalah hamba-hamba Allah. Huruf adalah isim Allah ni sama juga ismul jalalah. As-salihin sama juga dia adalah isim alif dan lam. Jadi semua perkataan yang mana kita jumpa alif dan lam dia adalah isim. Dan banyak perkataan, bukan saya tak kata majoriti, saya tak kata semua, tapi majoriti perkataan yang hurufnya sedikit dia adalah huruf. Contoh macam wa baik ala wa ala atau dengan li jadi li kan. Itu adalah perkataan huruf yang mana kita dah belajar. Baik. Jadi dalam tahiyat kita tak jumpa fa'il. Kita tak jumpa fa'il. Mungkin dalam yang lain tu kita tak jumpa fa'il. Nanti kalau kita bahaskan dalam doa kunut,
sangat seronok. Yang mana kita jumpa fa'il, banyak fa'il. Salah satunya adalah fa'il amar. Banyak fa'il ni. Kita berapa nanti insya-Allah. Biiznillah. Okey, baik soalan ni. Sebelum pergi kepada aplikasi. Yang paling penting sekali adalah kita baca dan kita kena ingat makna. Sebab ketika mana kita solat, kita cuba recall balik apa makna dia, dan bila makna tu dah masuk dalam kepala ingatan kita, maka disitulah akan hadirnya khusyuk dan kita punya fokus ketika mana solat. Itu paling penting. Baik. Baik, jika tak ada soalan, kita teruskan dengan aplikasi kita, insyaAllah. Pada malam ni kita harapkan ada ada keajaiban lah. Ada keajaiban yang akan berlaku, insyaAllah. Okey. 7 minit boleh? Tak lama kan sekejap kan 7 minit? Boleh ke? Nak? Sikit lagi? Boleh insyaAllah. Bismillah. 7 minit. Okey. Jom bismillahirrahmanirrahim. Last minute. Oh, last corner betul, sikit je. Berapa second dia betul? Dah. Bodoh. Sisi. Okey. Jazakumullah khair. InsyaAllah kita tegakkan kita sedia kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.